anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Surah Yusuf ayat 101. Maksudnya, yakni engkau merupakan pelindung kepada aku di dunia dan juga di akhirat. Matikanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Apa yang berlaku nak menunjukkan tentang betapa kekuasaan Allah Ta'ala itu mengatasi kehebatan yang ada kepada manusia. Kalau dulu kita tengok bagaimana negara Amerika memiliki radar yang boleh kesan terhadap apa saja tindakan-tindakan yang dibuat oleh musuh. Kalau setakat kita katakan objek dia tak sampai setengah kaki, dia boleh tahu dekat mana dia boleh detect untuk dia melancarkan serangan dan sebagainya. Tetapi dengan COVID ini yang melanda seluruh dunia ni, dia tak mampu. Ini Allah Ta'ala nak beritahu sedikit saja. Dan kita pula pun macam dah suasana macam kiamat dah. Macam kita dihantar dengan satu perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat esok pakat lari bertempiaran semua, lari. Kita tak mempedulikan berkenaan dengan saudara mara kita, anak kita, mak dengan anak, dia tak peduli dah. Macam baru ni pun kita tengok, kita dah jadi satu. Kalau yang kalau berlaku kematian bagainya, waris-waris semua tak boleh untuk ditemui. Dan kita pula jumpa orang pun jadi takut. Sampai duduk dalam rumah berkurung tu, semua badan sorang-sorang bulat-bulat waktu PKP ni kan. Dia kata betul lah, minyak petrol tak kurang tapi minyak masak kurang. Minyak petrol tak kurang pun tak berjalan mana. Kereta saya pun sampai lepas tu lupa kita nak tengok, tak teringat sampai bateri pun kong nak ganti lain kan. Betul tu keadaan dia. Itu yang kita dapat lihat. Itu suasana yang muncul, yang berlaku di dalam masyarakat seluruh dunia, keadaan ini. Jadi Allah Ta'ala hantar sikit baru pada kita. China kita tahu sebagai satu kuasa ekonomi yang hebat. Dia juga lumpuh. Dan apabila negara Amerika ni lumpuh di segi ekonomi, memang dia akan kesan juga pada dunia, sebab dia adalah merupakan kuasa dunia yang banyak mengguna produk-produk yang dikeluarkan daripada seluruh negara. Jadi itu kerana ekonomi ini kita tahu sebagai dia mempunyai rantaian antara satu sama lain. Sebab tu kerajaan dia beri package rangsangan tu, dia tujuan dia untuk rakyat ni belanja. Apabila kita belanja, beli aigau ni, orang yang kerja dekat kilang kau ni ada kerja,
orang yang supply botol ni ada kan, tu maknanya dia berlakunya dari segi putaran ekonomi dalam bentuk macam tu. Jadi bila orang tak boleh beli, maka menyebabkan kita tengok teruk di kilang tayar dekat kawasan saya tu, di Silverstone kat Taiping pun juga nak buang kerja banyak ni pasal penggunaan tayar ni semakin permintaannya semakin kurang. Sebab tu dijangka tentang dalam sudut KDNK kita untuk suku pertama ni pun menurun kepada 0.7%, dan dijangka keluaran negara kasar negara kita ni pun akan merosot serendah, bukan positif, negatif kepada 4.7%. Ini ialah fenomena-fenomena yang biasa yang akan mengalami kesan daripada COVID-19 ini. Maka sebab itulah diramalkan, dikatakan bahawa pilihan raya juga akan diadakan secepat mungkin. Tu ada alasan-alasan dia sendirilah. Kerana mungkin apabila faktor sekarang ni orang gembira lah pasal bulan 9 ni moratorium bank-bank dia akan tuntut semua orang hilang kerja, bank tarik loan sebagainya, dia akan berikan kesan waktu tu orang tak marah pada pembangkang, orang akan marah kepada kerajaan kan. Itu mungkin asas-asas begitulah, asas-asas begitu yang dijangka begitu. Walaupun kita bersyukur pada Allah Ta'ala negara kita ni dapat atasi virus ini dengan orang panggil, apabila adanya kita sebut selain daripada kuasa izin Allah Ta'ala dan juga usaha yang gigih daripada pihak Kementerian Kesihatan kita serta pihak-pihak yang frontliner yang berada di sana, dan lebih pentingnya ialah kerjasama dengan rakyat pun hebat. Dia tak macam negara-negara lain macam Amerika ni masalah. Dia pasal puak-puak human right ni kuat. Nak buat lockdown, nak sekat, dia demonstrasi, dia langgar polis. Dia jenis, dia tak boleh orang kongkong dia kan. Tak boleh kongkong dia. Jadi itu akhirnya kita tengok ini masalah. Kita memang di sisi kajian pun ditunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni antara rakyat yang patuh kepada arahan PKP tu. Contoh dia di bandar tahu, di kampung pun sama. Jadi pukul 8 malam tu orang kata jalan pun senyap sunyi macam Garuda serang kampung. Kampung ni, jadi orang tak buat ni kan. Orang kampung ialah memang walaupun tak ada orang, tak, jadi orang tak keluar. Jadi satu benda yang satu anugerah Tuhan kepada rakyat Malaysia lah, kita kata. Kita kata gitu. Dan kita lihat juga tentang bagaimana apa yang berlaku itu lain pada kita tengok banyak lagi kita masjid-masjid susura, tuk-tuk guru kita, mak tahfiz kita yang ini juga merupakan satu pertolongan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita, alhamdulillah. Walaupun itu merupakan bentuk-bentuk yang seperti tadi, sebab itulah tuan-tuan, dia apabila bala ni sebenarnya tidak banyak pun menyumbang kepada orang nak dapat hidayat. Tak ada, bukan sebab bala. Bukan sebab tu. Sebab tak ada, lepas tu hak setengah waktu kita tengok waktu duduk macam tu pun kita waktu PKP hari tu pun kita tengok macam-macam gelagat-gelagat manusia dalam televisyen, di dalam media sosial kita yang tak ada menggambarkan rasa tu pun ada juga. Sebenarnya bukan faktor yang menyebabkan manusia tu dia nak dapat hidayah. Kalau itu
Kadang-kadang malahan mereka juga lawan Tuhan lagi pun ada. Sebab tu pun satu perkara yang kita tengok, sepatutnya orang beriman, dia apabila berlaku macam tu, kita mesti muhasabah diri kita, termasuk diri saya. Mungkin banyak orang kata dosa, banyak orang kata maksiat yang kita laku pada Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala turunkan musibah itu kepada kita bersama. Patutnya begitu. Bukan kita tak ambil pengajaran, tak ambil iktibaran. Sepatutnya kita kena ambil iktibar. Allah Ta'ala berlaku macam tu. Siapa sangka kita tengok tahun ini haji tak boleh orang pergi. Ini semua kita tak terbayang dah, tak terbayang. Bumi Mekah Haramain, mungkin sana juga kena muhasabah juga. Bagaimana keadaan bumi Hijaz, bumi Haramain Mekah dengan Madinah hari ini pun kadang-kadang dicemari dengan berbagai-bagai bentuk yang tak elok. Ni semua patutnya kena lihat gitu, sudut gitu. Kena lihat sudut gitu. Kalau bumi Mekah yang Madinah yang kita anggap sebagai bumi yang suci, bumi yang mempunyai kelebihan yang sebagai, sana pun Allah Ta'ala telah pun hantarkan juga virus seperti begini. Maka sentuhlah kita mesti muhasabah terhadap apa yang berlaku tadi. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ni kita nak bincang sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Itu adalah di antara doa ataupun permintaan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia kata, anta wali bid dunya wal akhirah. Engkau merupakan pelindung aku di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku dalam keadaan yang beriman, matilah keadaan seorang yang muslim. Walhiqni bis salihin, dan himpunkan aku bersama-sama dari kalangan orang-orang yang soleh. Ini doa yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala, dan inilah juga yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Walaupun dia itu diberikan kekuasaan menjadi pemerintah di Mesir, tapi apa yang penting ialah dia minta supaya anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau merupakan pelindung aku di dunia dan juga di akhirat. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan kita ni merupakan pelindung kepada kita. Tapi yang saya nak bahas, nak bincang malam ni ialah bagaimana yang diminta ialah wa tawaffani musliman. Matikanlah aku dari kalangan orang yang muslim. Walhiqni bis salihin, dan himpunkan aku dari kalangan orang saleh. Di sini ayat ini ayat yang nak menunjukkan tentang permohonan supaya Allah Ta'ala matikan kita itu dari kalangan orang yang soleh, dan wafatkan kita wafat di dalam keadaan husnul khatimah, keadaan penyudah yang baik. Kerana dua saja tuan-tuan, manusia ni pengakhiran hayat ada dua. Satu ialah husnul khatimah, mati di dalam keadaan yang baik. Yang kedua su'ul khatimah, mati di dalam keadaan pengakhiran yang berat, yang jahat. Dan kita minta doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai hati yang berbolak-balik, hati kita ni berbolak-balik tuan-tuan,
Thabbit qalbi, tetapkan hati aku di atas agamamu wahai Allah. Kita minta kepada Allah. Ini permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala yang hati kita ni berbolak-balik hati kita, yang boleh pegang, yang boleh menentukan kita ini mati di atas husnul khatimah ni Allah Ta'ala. Maka oleh itu kita beramal, kita melaksanakan amal saleh, di samping kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Begitu. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka wajib terhadap kita semua ini berusaha memelihara keislaman kita dan mengerjakan segala perintah yang diarah oleh Allah. Ini kita hendaknya tu. Ini kewajipan kita. Kita wajib berusaha untuk memelihara, kita jaga Islam kita ni. Orang panggil macam kita menatang minyak yang penuh. Kita kepung betul-betul agar minyak ni tak jatuh waktu kita bawa. Kita jaga Islam kita ini supaya Islam kita ni tidak tercabut daripada diri kita. Oleh itu kita tidak boleh mendabih dada. Kita kata aku ni orang yang soleh, orang yang baik, orang yang tidak begitu. Kita tidak boleh angkuh, kita tak boleh sombong dengan apa yang ada kepada kita. Karena pengakhiran hayat kita itu ialah di ujung husnul khatimah. Kita tak tahu apa untung nasib kita di akhir nanti. Tapi kita mesti berusaha supaya usaha kita ialah tadilah kita melakukan amal solat, amal zakat, amal sedekah, buat baik, kita berjihad, kita korban buat dakwah. Bagi itu antara amal kita yang kita kena lakukan untuk memastikan kita ini mati kita di dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, sebab tu kalau orang nak tulis, Datuk Mujahdi dia pernah tegur lah orang tulis berkenaan dengan biografi dia. Dia kata patutnya tulis ni ialah setelah dia mati, patut itu. Kalau kita pun nak tulis kita punya hayat kita ni, riwayat hidup kita ni, biar selepas kita mati. Waktu kita hidup belum tentu, jauh lagi perjalanan kita ke depan. Jauh perjalanan ke depan. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat kita yang mereka ini meninggal dunia, pengakhiran hayat mereka masih istiqamah dengan perjuangan kita. Alhamdulillah. Sebab kita belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kita tengok dalam konteks PAS ni, kita pernah kehilangan Presiden PAS yang dipertua PAS. Kita pernah kehilangan timbalan Presiden PAS. Kita pernah kehilangan Setiausaha Agung PAS. Kita pernah kehilangan Ketua Pemuda PAS. Itu yang berlaku begitu. Orang yang kadang-kadang tak disangka-sangka, tiba-tiba mereka ini tidak mengakhiri hayat mereka itu bersama-sama dengan perjuangan kita, perjuangan kita. Ini kita katakan tadi, apa bukanlah berarti bila orang mati lampas ni confirm masuk syurga. Tidak, kita tak kata begitu. Inilah konteks kita nak sebut orang yang kekal di dalam perjuangan Islam. Amalan itu soal lain. Ini kita nak sebut tentang itu. Nak sebut tentang bagaimana
apa yang kita katakan tadi ialah pengakhiran hayat kita di situ. Dan itulah di dalam kita nak memelihara keislaman kita ni perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah. Sebab orang yang melalaikan perintah Allah ini akan terdedahkan dirinya mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab kita tak boleh nak katakan apa orang yang baik sebagainya itu berakhir hayat dia dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita tak kata itu juga, mungkin di ujung kita tak tahu. Tapi orang yang kita bimbang apabila kita melakukan maksiat ni, kita takut pengakhiran hayat kita tu dengan pengakhiran yang buruk, pengakhiran su'ul khatimah. Hak kita buat baik ni pun kita tak tahu lagi, tapi hak yang buat jahat ni kita bimbang, lebih bimbang lagi, kerana dia pengakhiran hayat dia tu pengakhiran ke arah yang tidak baik. Melalaikan perintah Allah Ta'ala itu bukti yang terang kerana kecuaian dalam menunaikan hak Allah dan mengambil ringan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bila melalaikan ini, kita tak tunaikan itu, sebenarnya kita sudah pun melalaikan hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tidak rugi apa. Dia tak rugi apa. Sebab itulah hadis kursi sebut, kalau semua atas dunia ni, semua yang atas dunia ni, mereka itu terdiri daripada orang yang jahat, tak beriman kepada aku, sedikit pun kuasa aku tidak hilang. Allah Ta'ala dia bukan heran yang kita. Allah Ta'ala nak heran apa? Inna Allah azizun hakim. Allah Ta'ala maha perkasa, maha bijaksana. Dia tak heran apa? Kalau semua orang tak apa, kan lawan aku lawan, aku tak kisah. Aku tak kisah pun apa yang kamu nak lakukan tadi, aku tak kisah. Aku tak kisah apa yang berlaku. Dan kalau hadis kursi sebut lagi, kalau kamu semua minta kepada aku dan aku beri kepada kamu semua, sedikit pun yang milik ada pada aku juga tidak berkurang. Allah Ta'ala. Yang penting kita ini menjaga hak dia. Pasal entah dalam soal ni, dan sebutlah hadis sahih bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan tentang ini semua ialah merupakan kerja-kerja yang kita harapkan kita adalah terdiri daripada orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia kata, maksudnya ialah bahawasanya dialah Tuhan, tiada Tuhan yang lain melainkan dia. Adalah seorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga itu hanya sehasta saja. Tiba-tiba kitabnya ditulis telah mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia akan masuk ke dalam neraka.
Dan adalah seorang kamu juga beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka itu hanya sehasta saja. Tiba-tiba dituliskannya telah mendahuluinya, maknanya telah tertulis. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia akan masuk ke syurga. Ini dua keadaan. Itu kita tadi. Kita tak tahu. Bagaimana ada orang yang beramal sebagai amal ahli jannah, ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Antara dia dengan syurga itu sehasta lagi nak masuk ke dalam syurga. Tetapi akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka fayadkhuluha, maka masuk dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah ni satu keadaan yang kata su'ul khatimah. Sebab kita tak boleh dabik dada. Kita tak boleh dabik dada. Tidak boleh mendabik dada dalam hal seperti begini, kerana belum tentu pengakhiran ayat kita begitu. Sebab tu bila kita kata tadi, bila kawan kita, sahabat kita yang meninggal, dia hanya merupakan, kita tengok yang solatnya jaga, yang jamaahnya dia jaga, kerja buat jihad dia jaga, sebagainya. Jadi dia meninggal dalam keadaan itu, alhamdulillah. Ya, kita belum tentu. Belum tentu tuan-tuan. Kita boleh tengok adik-beradik kita, kawan kita di sekolah dulu, rakan kita di kampung dulu, orang yang asalnya orang baik tapi mengakhiri hayat dia dalam keadaan yang tidak baik. Itu yang seorang lagi pula dia amal ahli neraka. Kan? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Seorang yang mula-mulanya jahat beramal sebagai amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Antara dia dengan syurga tu sehasta lagi, dengan neraka tu sehasta lagi. Tapi akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi SAW sebut, dia kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilainya di ujung, bukan di awal. Di ujung. Tapi jangan pula ada buat lebih buruk pula. Kalau betul ustaz, mudah-mudah saya enjoy dulu lah. Dekat-dekat lah pencin tua-tua ni, saya kembali, kalau kita hidup sampai tua, kalau dia tu, kita tu boleh tahu tentang, boleh jamin yang kita ini boleh hidup 20 tahun lagi, tak apalah, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi baru beritahu sahabat kita, semalam je jumpa dia, semalam je bersembang dekat masjid, semalam je minum teh dia petang tu. Hari ni tak ada. Mana nak sebutnya ini? Bukan kita katakan kalau kita tahu, kita tak tahu. Maka dengan sebab itu menjadi tugas kepada kita ini ialah kita beramal. Beramal, doa. Beramal, kita berdoa. Kita beramal di samping kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tendak begitu, itu ilmu merupakan tugas kita, mesti kita memohon begitu. Wajib kepada setiap seorang muslim, dia mesti meninggalkan kejahatan dan mengerjakan dosa, kerana yang demikian itu akan melemahkan keislamannya. Maknanya kita buat maksiat itu, buat dosa itu melemahkan Islam kita. Macam Imam Ghazali sebut, kita ni, hati kita ni macam cermin.
sekali kita buat satu maksiat, maka akan terlekat pada dia itu ialah titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Maka sebab tu bila akhirnya maka kita pun jadi orang yang sukar untuk nak menerima petunjuk. Kita tak nampak dah baik itu, kita nampak jahat. Jahat itu nampak baik sebab hati kita sudah hitam, hati kita sudah keras. Sebagaimana yang Allah Ta'ala menyebut, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Kan? Mata mereka tak buta, yang butanya apa dia? Hati dia. Hati dia yang buta. Ini yang kita bimbang, yang kita takut menghadapi suasana ataupun keadaan yang macam tu. Kita tak nak menghadapi perkara seperti begitu, kerana ini adalah merupakan satu daripada perkara-perkara yang membolehkan kita itu akan terlibat ataupun jatuh ke dalam kancah yang hati kita menjadi hati yang menolak petunjuk hidayah daripada Allah. Dan hal ini sehinggakan kadang-kadang menyebabkan tercabutnya iman ketika untuk menghadapi maut, sebagaimana yang berlaku kebanyakan manusia yang selalu mendedahkan dirinya dengan kejahatan dan dosa. Na'udzubillah. Sebab tu bila kita dedahkan dosa dan jahat ini, persentage kita, peratus kita untuk mati di dalam keadaan su'ul khatimah itu besar. Kita buat baik ini pun syaitan goda kita, tuan-tuan. Syaitan goda kita. Dia nak pastikan kita ni akan masuk dia punya company dia. Dia nak pastikan kita ini orang yang dia nak tarik masuk bersama-sama dengan dia. Itu orang-orang yang soleh pun macam tu. Cuba bayangkan kalau kita pula orang yang kekalkan dengan benda-benda yang seperti begitu. Tuan-tuan bayangkan waktu itu, kan? Memudahkan iblis, syaitan ajak mereka, dan mereka juga merupakan orang yang agak sukar untuk nak bersama-sama dengan keislaman yang ada kepada mereka. Ini yang kita bimbang sangat, kan? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su' an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Surah Ar-Rum ayat yang ke-10. Kemudian dari itu, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah kejahatan pula, kerana mereka mendustakan keterangan Allah dan mereka biasa memperolok-olokkannya. Ini akibat daripada apabila mereka itu yang sentiasa melakukan, akibat daripada orang buat jahat ini, dia mengakhiri tentang asa usuk. Dia buat jahat itu adalah akan dia memperolehi kejahatan pula. Bila kita buat jahat akan perolehi kejahatan. Itu yang dilarang kepada kita, supaya kita itu kena berhati elok-elok, kemudian kita bimbang, takut kita itu mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Ayat ini menunjukkan naklah kita perhatikan baik-baik, latihkan diri kita menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kerana apabila terjerumus ke dalam suatu dosa, maka hendaklah kita bersegera untuk bertaubat. Bila kita jatuh pada benda dosa, jalan kepada kita ialah jalan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita tak nak kita kekal di dalam keadaan melakukan maksiat dan dosa, sehingga kan kita ini terdiri daripada manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau begitu.
Kerana apabila buat macam tu, dan kalau kita buat jahat, istighfar cepat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang diajarlah agama kita supaya apabila kamu buat dosa, istighfar banyak. Buat dosa, kamu istighfar banyak. Buat dosa, kamu segerakan bertaubat. Kita tak lari daripada dosa. Sebagaimana yang Nabi sendiri pun kita tengok dia beristighfar tak kurang 100 kali. Tu Nabi yang confirm ahli syurga. Yang kita ni tak ketahuan lagi ni syurga ke neraka ni. Tapi sombong kami. Tuan-tuan hari ni dah istighfar berapa kali lah? Maksud saya sendiri lah, berapa kali dah istighfar. Sebab tu kalau kita tengok di kalangan salafus salih, di kalangan orang yang baik salih, mereka cukup bimbang. Mereka hidup di dalam keadaan yang cukup risau untuk menghadapi tentang pengakhiran hayat mereka. Walaupun mereka ini orang yang kita tahu beramal salih yang baik-baik, bimbang lagi. Gerun mereka untuk nak menghadapi pengakhiran hayat. Takut akhir hayat mereka itu, tadilah ayat hadis tadi. Takut di akhir hayat mereka itu, walaupun dekat dengan satu hasta dengan syurga, baliknya mengakhiri hayat mereka itu dengan masuk ke dalam neraka. Itu keadaan orang-orang yang mereka bimbang, takut suasana ataupun keadaan yang dihadapi oleh mereka. Lepas tu sehinggakan apabila ada di kalangan mereka sebut dalam kisah kitab-kitab, kita tengok mereka pesan kat kawan-kawan mereka, kalau kamu tengok aku ni mati dalam keadaan husnul khatimah, kamu ambillah harta aku ni, derma kepada orang, kerana kegembiraan dia terhadap dia tu mati di dalam husnul khatimah. Sebaliknya kalau kamu tengok aku dalam keadaan yang mati dalam keadaan yang tak baik amalan ke sebagainya, kau beritahulah ke orang sebelum orang nak sembahyang. Saya pakai aku tu kan, kita ni tak gamak itu lah, ni orang-orang yang soleh. Dia kata sebelum beritahu ke orang aku ni orang yang amalan aku macam-macam ni sebagainya, yang tak elok. Itu nak menunjukkan tentang betapa tawaduknya mereka, merendah dirinya mereka dengan Allah, dan rasa kebimbangan, takut mereka itu dihimpunkan dari kalangan orang-orang yang su'ul khatimah. Ketahuilah bahawa orang yang mati dalam su'ul khatimah ini ialah orang yang tidak mengambil berat, terutamanya semayang. Ini di antara petanda orang yang mati dia dalam su'ul khatimah. Kerana semayang ni ialah as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din, atau kama qala. Semayang itu ialah tiang agama, dan orang yang mendirikan semayang seolah-olah mendirikan agama dia. Orang yang meninggalkan semayang seolah-olah dia itu meruntuhkan agama dia, runtuhkan agama dia. Ini nak menunjukkan tentang bagaimana orang yang tak solat ini. Sebab tu kita apabila saya tengok bila ada di kalangan kawan-kawan kita, manusia yang dia tak semayang tu benda yang pelik lah. Kalau tuan yang dalam dunia pada hari ni bila kita tengok tak semayang, kalau orang muda tak semayang tak apa, tua tak semayang, pelik kan. Kita rasa pelik aja. Kita jadi orang kata, jadi hati kita luruh. Allah takutnya tengok pasal dia sudah manusia tak semayang, kita pelik. Ini asal ni antara orang yang akan mati di dalam su'ul khatimah. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib pun sama juga. Ni antara orang-orang ciri-ciri ahli-ahli yang orang yang masuk ke dalam su'ul khatimah. Zakat yang wajib. Kita zakat ni tuan-tuan, walaupun negara tu sudah kaya, tak ada orang nak menerima zakat, tak ada asnaf dah, zakat tetap diwajibkan. Berbeza dengan cukai. Cukai apabila sudah negara sudah kaya,
maka cukai tak diperlukan. Biar ada orang yang tak mengeluarkan zakat, orang ni pun tak beriman juga. Dia nak ciluk, dia tak mau keluar zakat ni macam dia nak mengelak daripada cukai. Sebab tengah-tengah kedai kadang-kadang dia tak mau kita bayar duit kepada dia tu dalam bentuk cek atas nama syarikat dia nak bayar personal ataupun nak bayar dengan apa, cash kan. Tu semua tu tak apalah nak sebut pasal dalam konteks kita kata dunia, undang-undang dunia macam ni. Tapi zakat pun kadang-kadang nak buat begitu juga. Dia tak mau mengeluarkan zakat. Tapi alhamdulillah hari ni kesedaran orang sudah ramai lah. Keluar zakat berbanding dengan 30 tahun dulu orang tak nak keluar zakat. Ini mungkin kesedaran kan, kesedaran mengaji agama ni kan. Dulu orang tak nak keluar zakat, tak nak keluar zakat, baik sama ada zakat perniagaan ataupun zakat. Ada orang tu yang dulunya ni mungkin jahil, bagaimana dia mengaji, dia belajar, bila dia keluar zakat dia kata, ustaz, alhamdulillah perniagaan dia semakin maju apabila dia keluarkan zakat. Hari ni juga kena tengok kadang-kadang macam dulu ni, kalau tuan-tuan yang duduk di kawasan padi kan, orang dulu dia keluar zakat dulu, lepas tu baru nak fikir nak jual. Hari ni orang tak tengok padi dah, orang pergi ambil tuang tahu tak tuang, bagaimana nota ni lah, nota resit lah, resit dia ambil kat kilang kan. Dia tak tengok dah pun. Dulu dak, dulu kita orang kira kan, kira berapa ni pun semua, kemudian keluar zakat, kemudian baru dah ni. Sekarang hak ada iman keluar lah. Hak tak ada iman tak ada lah. Dapat nota tu ya, dapat nota dengan duit subsidi sebagainya masuk-masuk kena duit. Jadi hak iman tu pun antara sebab kadang-kadang kita kena lihat juga menyebabkan Allah Ta'ala tarik keberkatan. Jadi berkatan, kita tengok padi tak jadi, kemudian diserang dengan apa macam-macam penyakit. Besok nak ambil padi elok, esok pergi ambil tengok habis. Dulu nama apa, bena perang, serangan tikus, habis semua, berlaku macam tu. Dia mungkin kadang-kadang hak yang kita keluar zakat, tapi hak jiran sebelah tak keluar. Bila bala Tuhan ni dia tak kira, sebab tu Allah Ta'ala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Naklah kamu rasa takut bahawasanya fitnah ni dia tak kena kepada orang tertentu, dia kena semua. Nanti yang paling kita bimbang, yang paling kita takut sekali. Dan juga orang yang mengurangkan timbangan, orang mengurang timbangan pun tak boleh juga. Dia meniaga tipu tu dalam konteks timbang ni, konteks kontraktor ni sama juga. Spek yang kita buat macam ni, QS kata macam ni, sepatutnya besi banyak ni, simen banyak ni, dia tipu. Itu termasuk dalam keadaan yang Allah Ta'ala sebut wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang menimbang, mana kurang timbang ni. Timbang kita tengok timbang konteks hari ni, kita tengok macam apa, buat pembinaan sebagainya, kita buat jalan lari, buat hun. Jalan ni antara kontrak yang paling untung, 100% untung. Bangunan tak banyak, lebih kurang 20% begitu ya. Tapi kalau kita ikut betul-betul tu 100% untung. Kalau kecoh 200% untung. Dia tipu sikit je habis. Ini termasuk dalam golongan tu kan. Termasuk kita kena baca dalam konteks. Jangan nak nampak timbang apa, orang timbang apa nama, timbang apa derian saja kan. Timbang derian satu hal kan, timbang temikai atau timbang daging saja. Daging sama juga, orang jual daging nama, kita minta daging batang pinang, ada dia bagi daging batang pisang, kita kan tahu. Kita tahu apa, itu semua menipu semua. Ni antara orang yang su'ul khatimah, tak boleh kan. Sebab itulah Islam dia mesti macam ujrah maklumah. Dia kita dalam kitab fiqh dia bincang bab berkenaan dengan sewa, berkenaan dengan upah. Dia kena bagi tahu clear awal upah banyak ni, ni bukan lepas tu pula baru kita nak bergaduh, nak bertengkar. Biar kita ada, ini kaedah yang Islam ajar kepada kita, kepada kita dalam konteks itu. Itu semua kalau kita buat macam tu ialah merupakan orang-orang yang ciri-ciri yang boleh menyebabkan
terdiri daripada orang yang su'ul khatimah, dan juga orang yang memutarbelitkan agama untuk kepentingan dunia dia. Ini pun juga orang yang akan ciri-ciri disebut sebagai orang yang mati dalam su'ul khatimah. Dia tipu orang, guna ayat agama ni, ayat ni untuk nak menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini perkara-perkara yang kita lihat, na'udzubillah min zalik. Kita harapkan kita tak termati dalam golongan ini. Kita minta supaya kita mati di dalam husnul khatimah. Husnul khatimah tadilah kita beramal, kita berzikir, kita melakukan puasa sunat, kita buat amalan-amalan sunat, kita berselawat, dan kita yang paling penting, kita sentiasa nak husnul khatimah ni mesti duduk dalam majlis tazkirah macam ni. Majlis tazkirah ni, saya pun bila duduk majlis tazkirah ni, bila beri kepada orang, mengingatkan diri saya supaya saya juga kena beramal dengan apa yang saya cakap. Apa yang saya cakap, samping saya bagi pada tuan-tuan, saya kena beramal dengan apa yang saya cakap. Itu juga salah satu daripada untuk ciri kita nak mati dalam husnul khatimah. Kalau kita tak ada amal macam ni, tak ada orang ingat kepada kita, kan? Tak ada ingat kita. Sebab tu tengok kadang-kadang kawan kita yang ada orang tanya lah, kawan kita ada budak-budak yang kita follow budak-budak ni yang saya tahu daripada sekolah lagi ikut tarbiyah kita sampai universiti sebagainya, ikut tarbiyah PAS sebagainya. Dia tak pernah masuk lah fikrah ni, jim ke, abim ke, tabligh ke, arkam ke, tak ada. Tapi kenapa mereka ni sekarang duduk berlawan kita sebagai punca dia? Antara sebabnya kan saya bukan pasal apa, sebab mereka terutamanya apabila dah sampai utamanya waktu dah kerjaya, mereka sudah pisahkan diri. Maksud dia mereka sudah tidak lagi bersama dalam program usrah. Kadang mereka nakik usrah dulu, nakik usrah kadang, mereka sudah dengan dunia mereka, jadi dunia apa mungkin kadang-kadang dunia korporat bagainya, bukan tak baik tapi maknanya dia pisahkan diri, akhirnya habis. Bukan sekat batasan-batasan agama pun dah tinggal dah, isteri mereka pun soal pergaulan mereka dah, orang kata apa, dah panggil apa, bersalam laki-laki perempuan. Sebab kerana dia sudah meninggalkan malih-malih peringatan macam ni. Tak boleh. Sebab tu malih-malih peringatan seperti ini kita ada tujuannya untuk macam tu. Itu punca dia jadi gitu. Jadi gitulah. Betul kan, kawan kita pun sama. Kita boleh tengok area kita pun sama begitu. Dia tak minat dengan program-program macam ni. Akhirnya duduk di kedai kopi, duduk sembang. Bila tak ada mana hati kita keras. Bila hati kita keras, bila kita cakap dah agama dia jadi main-main dah. Bila cakap dia jadi main-main dah. Sebab punca dia ni tadi. Na'udzubillah min zalik. Itu yang paling kita takut sekali tuan-tuan. Kita hendak supaya kita ni mati di dalam husnul khatimah. Antara benarnya amalan-amalan mesti kita lakukan selain daripada amalan fardi yang kita buat tadi, baca Quran, solatnya kita jaga sebagainya. Jangan lupa kita juga mesti dikawalkan oleh jamaah. Kau jamaah. Sebab tu bila kita jadi orang kata orang PAS ni, kita ada benda-benda yang kita buat tadi tu. Sebab tu bila kita duduk dalam jamaah ni tuan-tuan, penting. Sebab tu juga ialah kadang-kadang ni bila kita pakai, bukan kata kepiah tak, kepiah ni sunat tak ada apa, tapi bila pakai lambang tu penting. Saya baru ni masa ada jamuan apa perpisahan apa nama yang dipertua Dewan Negara, speaker Dewan Negara lah. Ada orang senator perempuan dia mungkin bau dia lantik dia biasa mereka kesian kat budak saya kenal seorang tu, memang budak ni budak baik lah, budak baik sebagai agama, tapi lah mungkin dia first time dia tu orang main kawan ni bersalam lah dengan dia. Mari kat saya, dia nak suruh dia tengok saya, tak salam dia selamat saja. Nak tunjuk kadang-kadang ni ada penyelamat kita dalam konteks itu kan, penyelamat konteks itu tu yang kita nak sebut Allah Tuhan. Jadi Tuhan melihara kita dalam konteks kita duduk dalam jamaah, kita takut nak buat macam ni kan. Yalah mungkin kadang-kadang kita tak ikhlas pun, tapi kurang-kurangnya kita protect diri kita. Kita buat ni tadi mungkin kita kata apalah, kita kata kita buat tadi tak buat dia kerana
malu pasal kita duduk dalam PAS, tak apa sekurang-kurangnya PAS ni memelihara kita. Dia memelihara kita daripada kita tahu buat tu Allah, aku duduk dalam jamaah Islam, aku ni pimpinan PAS, aku ni pimpinan parti, kan. Jadi itu benda-benda sebenarnya itu yang penting tuan-tuan, bila kita duduk dalam macam-macam macam ni. Itu salah satu cara untuk nak menjaga diri kita tadi.